Pembukaan sesi persekolahan ditangguh selama seminggu berikutan banjir. Peruntukan terus RM50 juta disalur kepada Pahang dan Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah akan melintas langsung dari Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Hari ini juga berita wilayah berkekal melaporkan secara langsung dari lokasi terjejas banjir. Setia bersama kami. Sesi Persekolahan Penggal ketiga 2021-2022 yang sepatutnya bermula 2 Januari dan 3 Januari 2022 ditangguhkan seminggu. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata penangguhan itu mengambil kira situasi banjir ketika ini. Mengambil kira situasi banjir semasa di seluruh negara yang melibatkan murid, ibu bapa serta guru-guru sama ada secara langsung atau tidak langsung, juga yang melibatkan sekolah-sekolah sama ada sebagai pusat pemindahan sementara PPS ataupun sekolah yang terjejas teruk. KPM amat cakna dan prihatin dengan kebajikan guru, murid dan ibu bapa dalam konteks situasi banjir semasa. Kita sedar ini merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi semua pihak dan kita fahami bahawa mereka memerlukan masa untuk kembali menyiapkan keperluan sebelum mereka dapat mulakan sesi persekolahan. Negeri kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan memulakan persekolahan pada 9 Januari. Manakala kumpulan B iaitu Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 10 Januari. Peruntukan terus sebanyak RM50 juta disalur kepada 2 negeri iaitu Pahang dan Selangor yang terjejas teruk akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bagi negeri-negeri lain yang turut terkesan banjir, kerajaan akan menyalurkan peruntukan berdasarkan kerosakan yang berlaku. Beliau turut memaklumkan dana daripada kerajaan dan GLC serta GLIC untuk usaha menangani impak banjir dan pemulihan pasca banjir adalah sebanyak RM75.8 juta. Bantuan daripada GLC. Sebanyak ini saya dah katakan bahawa GLC dan GLIC, Government Link Company dengan Government Link Investment Company ini, kita dah bersetuju untuk bantu kerajaan dan setakat hari ini kita dah collect sebanyak RM75.8 juta untuk kita bantu masa-masa banjir. Tadi saya baru umumkan Prima. Prima telah menyalurkan RM2 juta dan tambahan RM3 juta lagi. Iaitu Prima akan membantu sebanyak RM5 juta untuk membantu membelikan keperluan dan sebagainya kepada mangsa-mangsa banjir. Sekarang bukan beli makanan lagi, tapi beli barang keperluan untuk rumah, tilam, selimut, bantal dan sebagainya. Dan duit ini akan digunakan untuk membantu mereka bila... Perdana Menteri turut menyeru semua agensi keselamatan dan pihak terlibat agar memberi tumpuan penuh terhadap kerja pembersihan kediaman penduduk terjejas banjir terlebih dahulu. Jelasnya fokus kerja-kerja pasca banjir ketika ini adalah untuk memastikan semua penduduk terjejas banjir dapat pulang ke rumah masing-masing secepat mungkin.
Jelas beliau, penduduk yang ingin pulang ke rumah untuk menjalankan pembersihan pula perlu mendapatkan kebenaran dari pegawai daerah atau pihak terlibat bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Yang akan kita tumpukan selepas ini adalah selepas banjir. Yang pertama dari segi pembersihan. Saya dah beritahu DO akan dibantu oleh jabatan-jabatan lain, bomba, tentera dan sebagainya untuk membantu membersihkan rumah. Saya minta supaya fokus keutamaan Dato' DO, Tuan DO, fokus pada rumah dulu. Tempat-tempat awam, masjid, surau, ya kita utamakan. Tapi kalau dewan orang ramai dan sebagainya yang lambat digunakan, tak perlu berikan keutamaan. Kita tumpukan rumah supaya orang balik-balik ke rumah masing-masing. Itu yang penting. Tapi kena tunggu kelulusan bila air surut, kena tunggu kelulusan daripada DO dulu. Pusat Bencana. Sebab di Selangor saya dipahamkan di kawasan Seri Buda, tempat yang paling teruk kena banjir, ular pun ada. Reptilia, benda-benda lain bahaya pun ada. Dan kita takut elektrik tumbang, tiang elektrik tumbang, wire di tengah jalan dan sebagainya terpijak, lagi ada kes-kes lain lagi. Jadi mungkin bomba akan tengok dulu bagian keselamatan, dah clear, boleh balik untuk cuci rumah dan sebagainya. Beliau memaklumkannya ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan Karak Setia Pahang. Perdana Menteri turut diberi taklimat ringkas mengenai situasi banjir di daerah ini oleh Pegawai Daerah Bentong, Datuk Muhammad Zulkifli Hashim. Datuk Seri Ismail Sabri turut melawat penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Cina SJKC Mentakap. Beliau meluangkan masa kira-kira setengah jam untuk mendengar taklimat mengenai situasi semasa banjir di daerah Mentakap serta bertanya khabar penduduk terjejas banjir. Terdapat 938 orang daripada 336 keluarga masih mendapatkan perlindungan di SJKC Mentakap ini. Penduduk yang ditemui menyifatkan ini banjir yang terburuk oleh kerana air yang naik terlalu cepat. Tahun lepas tak seteruk ini. Sekarang tahun ini paling teruk. Motor pun tak sempat nak selamatkan. Barang-barang rumah lagilah tak boleh diselamatkan. Selamatkan nyawa je. Air itu laju sangat naik. Banjir sebelum ni, air dia tak adalah kepadas yang macam ni. Sempatlah kami menyelamatkan barang kan, dokumen apa-apa. Macam barang elektrik tu bolehlah pindah ke tempat yang lebih tinggi kan. Sekarang ni tak boleh. Langsung semua habis. Ini kan adalah kejadian paling buruk sejak 50 tahun. Ya. Yang tahun 71 tu makcik umur dalam 6 tahun lah. Ni yang paling terburuk. Ini pengalaman pertama lah sebab awal tahun 2021 bulan Januari tu air hanya di paras jalan raya. Jalan nak ke rumah. Tapi pada tahun ni, yang hujung tahun ni air sampai paras dah ada rumah saya. Ini first time lah. Jadi pengalaman pertama anak-anak semua panik, kita pun tak tahu nak buat apa. So tawakal je lah, sempat ambil dokumen je. Dokumen dengan kereta, yang lain semua dengan air dalam air. Tak boleh nak jalan. Banjir pula tak tahu bila lagi start. Barang pun habis dah. Tak nak buat apa dah. Masa Januari dia tak terus sangat sampai sini. Sekarang kalau saya turun sampai saya punya kepala lah naik semua atas, barang semua dalam habis, macam sampah, macam tak tahulah, tak boleh bayang lah macam mana. 2014 pun kena tapi tak terus sangat. 3 sungai di Pahang masih berada paras bahaya melibatkan Sungai Cenoh dan Lubuk Paku di Maran serta Sungai Kuala Cini di Pekat. Setakat petang ini terdapat 30,304 penduduk terjejas daripada 8,988 keluarga ditempatkan di 225 PPS di Pahang. 9 daerah di negeri itu terlibat banjir sejak bencana buruk itu berlaku Sabtu lalu. Laporannya langsung bersama wartawan Ayu Nurrehan Saleh.
Ayu. Baik, terima kasih. Perkembangan banjir di Pahang pada hari ini, keadaan di setiap daerah itu adalah berbeza-beza. Sebagai contoh di Kuantan, hari ini cuaca semakin baik menyebabkan penduduk terjejas banjir pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka, dan ada juga masih lagi di PPS, segelintirnya berada di PPS kerana rumah mereka masih lagi digenangi air banjir. Dan kita beralih arah ke Mentakap Temerloh. Keadaan di sana sejak 4 hari lalu sangat buruk. Difahamkan ketika kejadian 4 hari lalu, rumah-rumah mereka juga telah pun paras banjirnya melepasi paras bumbung. Dan saya juga dimaklumkan bahawa farmasi dan juga mesin ATM telah pun ditutup kerana dinaiki limpahan air banjir di sana. Dan ubat-ubatan perlu dibawa dari Kuala Lumpur menerusi bot dari Kampung Mentangkap Indah ke Kampung Kelubi, dan ketika di Kampung Kelubi itu mereka perlu menaiki 4x4 untuk ke PPS menghantar ubat-ubatan. Beralih ke Pekan pula, saudara. Di Pekan sejak semalam, segelintir tempat iaitu di Paluh Hinai telah pun dinaiki air. Difahamkan ia adalah limpahan daripada air-air dari Pahang Barat, iaitu daripada Mentakap telah pun melimpah ke Pekan, yang seperti mana yang kita tahu, iaitu di Pekan ialah di Paluh Hinai ketika ini. Seperti mana yang kita tahu, Pekan ialah daerah yang terakhir dilimpahi air banjir. Semoga keadaan bertambah baik. Jika cuaca semakin baik, insya-Allah ia akan kembali pulih dalam masa terdekat ini. Bagaimanapun, di Maran pula semalam kru kami telah pun ke Bandar Maran malam tadi. Bagaimanapun kami telah terhalang untuk ke pusat PPS di Chenor kerana air di Jalan Pekan Tajau Maran itu sudah pun dilimpahi air, dan kami hanya dapat ke PPS Dewan UMNO Maran Pekan Tajau sahaja. Namun di kampung-kampung di Chenor kami tidak dapat melintasi air itu kerana air banjir itu pada paras 1 kaki hingga 2 kaki. Baik, apapun saudara, jagalah kebersihan di PPS, jagalah SOP, pakai pelindung muka dan juga jaga jarak fizikal. Baik, sekian laporan dari Pahang. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih, Ayu. Berikutan banjir, bukan sahaja penduduk yang terkesan tetapi turut menyaksikan haiwan peliharaan ada yang mati, tercedera atau terpisah daripada pemilik. Wartawan kami Siti Nurul Husna Bukhari yang ketika ini melakukan tinjauan bertemu pasukan Persatuan Perubatan Veteriner Malaysia. Husna, dikabarkan pasukan ini turut menerima haiwan peliharaan yang cedera serta terpisah daripada pemilik. Mungkin Husna boleh berikan kita gambaran serta perkongsian visual terkini situasi itu? Baiklah, terima kasih Nurul Zamri di studio. Sekali lagi saya berlintas langsung bagi memberikan sedikit gambaran berkenaan apa yang sedang berlaku di Taman Seri Muda pada waktu ini. Dan betul seperti apa yang ditanya oleh Nurul tadi itu, kita di sini memang boleh dikatakan agak kelang kabut, terutamanya di kawasan ini di mana ada yang prihatin dengan musibah banjir. Persatuan Perubatan Veteriner Malaysia MAVMA tampil menghulurkan perkhidmatan rawatan kepada haiwan terkesan berikutan bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Dan saya difahamkan inilah hari keempat mereka beroperasi dan lebih kurang 250 haiwan terdiri daripada kucing dan juga anjing. Ada yang bertuan, ada yang diselamatkan semasa banjir yang dibawa di sini untuk diberikan rawatan dan juga makanan serta tempat perlindungan. Bersama dengan saya waktu ini iaitu penyelaras projek Dr. Farina Mustafa Kamal. Jadi doktor, kita nak tanyalah juga sepanjang 4 hari beroperasi ini, bagaimana keadaan di sini, berapa manpower yang digunakan untuk membantu operasi ini? Okay. Keadaan di sini
sangat-sangat overwhelming. Memang ramai orang awam yang datang, sama ada membawa sendiri anjing atau kucing milik mereka ataupun yang diselamatkan daripada banjir. Jadi setakat ini sukarelawan, setiap hari kita ada sukarelawan lebih kurang 40 orang. Doktor veterina, pelajar doktor perubatan veterina daripada Fakulti Perubatan Veterina UPM, dan juga sukarelawan daripada NGO. Kita bekerjasama dengan SPCA, NGO yang berkaitan dengan haiwan lah, yang menghantar sukarelawan mereka juga ke sini. Baik doktor, macam mana dengan keadaan haiwan yang diselamatkan yang mungkin tidak bertuan? Apa yang akan dibuat dengan haiwan-haiwan yang comel ini? Yang tidak bertuan, kami bekerjasama dengan SPCA yang akan mencari penempatan untuk mereka. Basically untuk mencari pemilik-pemilik yang berminat lah. Jadi mereka menawarkan rawatan vaksinasi, ubat cacing, dan juga akan kembirikan sebelum dibuka untuk adoption lah pada orang awam. Baik. Jadi untuk anda yang mungkin terjumpa haiwan yang mungkin juga terlibat dalam banjir, jadi boleh bawa ke sini doktor ya, untuk diberikan rawatan, dan juga ada makanan juga disediakan untuk mereka yang tidak ada makanan kucing ataupun anjing di kediaman anda. Saya Siti Nur Husna Bukhari, kita kembali bersama Nurul Zamri di studio, silakan. Terima kasih Husna. Semangat keluarga Malaysia ketika berdepan situasi banjir dengan bersama-sama menghulurkan sumbangan tidak perlu disangkal lagi. Wartawan Nur Syrikin Harun yang membuat tinjauan di salah satu daripada pusat pengumpulan sumbangan di Negeri Sembilan Adah Putirannya. Teruskan Syrikin. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan bagi meninjau pusat pengumpulan sumbangan untuk penduduk yang terjejas banjir di negeri ini. Jadi bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof. Apa khabar Datuk? Khabar baik, terima kasih. Baik, Datuk, bagaimana dengan penglibatan KBS dalam misi bantuan banjir? Okey. KBS memang secara langsung terlibat dalam misi bantuan banjir, terutama di peringkat pasca banjir lah. Kerana secara perancangannya, kementerian sendiri adalah di bawah bahagian programnya seperti di Jabatan Belia Sukan Negara. Kita mempunyai program rakan muda yang memang sebahagian besar daripada usaha pembangunan belia itu dijuruskan kepada pembangunan sukarelawan dan juga pengagihan sukarelawan bagi tujuan memberi mereka keluar untuk membantu masyarakat, terutama dalam musim banjir yang sedang berlaku. Kita melancarkan skuad misi sukarelawan prihatin KBS itu adalah kerana KBS menerusi program Rakan Muda adalah focal point bagi menggerakkan belia-belia kita yang memang berminat dan juga berhasrat untuk membantu. Itu adalah falsafah yang telah kita bina kepada belia-belia kita menerusi program-program seperti Rakan Muda dan program Anugerah Remaja itu sendiri, bahawa kita membina mereka untuk belajar memberi khidmat berguna. Jadi mobilisasi volunteers pada musim banjir sekarang ni, terutama apa yang kita panggil pasca banjir itu, memang telah dilaksanakan oleh KBS, dan sejak 19 hari bulan Disember baru-baru ni, kita telah pun secara aktif mendatakan sukarelawan yang secara daripada kehendak mereka sendiri untuk kita gerakkan dalam satu misi yang teratur, untuk kita kumpul mereka untuk dihantar kepada tempat-tempat di mana banjir itu merupakan satu perkara yang sangat mengesankan, dan tempat-tempat yang sebenarnya sekarang ni pasca banjir telah bermula lah. Kita maklum bahawa banjir telah pun bermula secara besar-besaran di beberapa negeri, termasuk kita melihat di Selangor, dan di Negeri Sembilan sendiri pun kita melihat terkesannya beberapa tempat seperti Jempol, di Rembau dan sebagainya. Jadi bila kita mengadakan macam hari ini di Kompleks Belia dan Sukan Paru ini, dia adalah satu pusat pengumpulan bukan saja sukarelawan, tapi seperti yang kita saksikan, bahan-bahan dan juga penerimaan bahan-bahan yang dapat membantu mangsa banjir itu sendiri dikumpulkan, diterima oleh para sukarelawan, dibuatkan dia punya pengagihan dan juga
penyuraiannya dari segi jenis-jenis yang di barang-barang yang disumbangkan, termasuk perkara-perkara yang datang disumbangkan oleh pihak swasta dan sebagainya. Jadi kita melaksanakan dengan cara yang berstruktur, di mana sejak pendaftaran hari itu, walaupun kita menerima 4,154 nama dalam tempoh 2 jam untuk menggerakkan volunteer-volunteer yang begitu berminat mendaftar ni, tetapi sehingga hari ini permintaan untuk menjadi volunteers tu secara walk-in masih lagi diterima, dan kita masih lagi membuka semua pusat pengumpulan sukarelawan kita di negeri-negeri yang ada kompleks dan sebagainya ini untuk tampil ke depan untuk berada dalam misi yang kita laksanakan lah. Datuk, bagaimana Datuk melihat pentingnya pusat pengagihan untuk bantuan banjir ni? Ya, pusat pengumpulan sukarelawan ini dari segi dalam konteks kementerian dan Jabatan Belia dan Sukan kita di negeri-negeri, ia adalah penting kerana dilihat dari segi sumber sukarelawan belia itu sendiri. Memang merupakan satu perkara yang naturally mereka akan menumpu kepada pusat pengumpulan sukarelawan ini oleh kerana fungsi dan juga apa yang kita gerakkan dalam misi program itu sendiri. Jadi apabila tempat itu menjadi tempat yang memang hub komuniti, masyarakat beraktiviti, kita melihat bahawa ia telah menjadi satu akses yang sangat lebih transparan di kalangan masyarakat dan rakyat untuk datang melihat peluang-peluang yang ada dari segi saluran bantuan, maklumat-maklumat yang mereka boleh dapati, dan juga bagi pertubuhan-pertubuhan belia dan masyarakat yang menggerakkan inisiatif secara ikhlas daripada hasrat pertubuhan masing-masing itu untuk mendapatkan sukarelawan, untuk menempatkan sukarelawan, dan untuk membawa maklumat kepada jabatan sendiri melihat di mana keperluan untuk kita menghantar sukarelawan dan memobilisasikan dari segi sukarelawan kita yang berada di luar daripada Negeri Sembilan ni, contoh dia berada di luar daripada situ, mendaftarkan diri mereka dan juga menerusi pertubuhan mereka berhubung dengan Jabatan Belia dan Sukan kita di Negeri Sembilan ni, untuk mereka tahu ke mana nak halakan dan di mana sebenarnya networking yang boleh mereka dapat di luar tempat sasaran. Sepertinya mereka menggerakkan esok akan menggerakkan pula ke negeri-negeri Pahang, Selangor selain daripada Negeri Sembilan lah. Baik, terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian tersebut. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Baik, sekian dahulu perkongsian dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Syikin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat melawat penduduk terjejas akibat tanah runtuh di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala, Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Dalam lawatan itu, Baginda meluangkan masa hampir sejam menyantuni dan beramah mesra bersama penduduk. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada 43 keluarga. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Menteri Wilayah Datuk Seri Syahidan Kasim dan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahadi Cik Ngah. Kejadian tanah runtuh di Jalan Palimbayan Indah, Kampung Sungai Penchala berlaku pada 20 Disember lalu kira-kira pukul 1.20 pagi. 284 penduduk terjejas melibatkan 94 buah rumah. Daripada jumlah itu, 24 buah rumah musnah dan 70 lagi berisiko. Baik, mengelak kejadian tidak diingini, semua pihak perlu peka dengan ramalan cuaca semasa. Untuk itu, seperti biasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bagi melihat keadaan cuaca seluruh negara. Terus bersama Rasham Amirul Ashraf Ruslan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut Cina Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Condor, Reef North dan juga layang-layang, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 26 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada petang ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan, Kudat dan juga pantai barat di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat, sebahagian Sandakan dan juga Tawau di Sabah, yang mana hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan bermula pada 27 Disember sehingga ke 28 Disember nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Tiga sungai di Johor dicatat berada pada paras waspada. Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur, Tangkak menekutkan bacaan 3.17 meter berbanding aras bahaya 3 meter. Menurut kenyataan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Johor, Penolong Pesuruhjaya Kamal Mukhtar, Sungai Kesang di Teluk Rimba juga ditangkap mencatat bacaan 2.87 meter berbanding paras bahaya 2.5 meter. Manakala Sungai Muar di Simpang 5 Darat Tangkak 4.14 meter berbanding aras bahaya 4 meter. Tilam, toto, beras dan minyak masak. Itu antara barang yang diperlukan Pusat Pemindahan Sementara PPS Perkampungan Orang Asli Bukit Tajam Kabung Labuhan Dagang Banting. Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Rosmahwati Ishak berkata, PPS itu sebelum ini telah menerima bantuan awal berupa makanan bermasak, bahan memasak dan makanan kering. Katanya seramai 400 penduduk daripada 180 keluarga terkesan banjir ditempatkan di PPS ini. 95 orang lagi ditempatkan di rumah saudara mara masing-masing atas faktor tertentu. Sebab kita jangkakan pusat ini mungkin akan disambung lagi 3 hingga 4 hari lagi berikutan keadaan mereka perlu mencuci rumah dan sebagainya untuk memastikan keadaan sebenarnya baru mereka akan pulang ke rumah masing-masing.
Beliau melakukan tinjauan di PPS Perkampungan Orang Asli Bukit Tadum, Kampung Labuhan Dagang, Banting. Sementara itu, Tok Batin Bukit Tadum, Hadi Anak Drambe berkata, ketika banjir berlaku, penduduk kampung terpaksa berpindah ke Bukit Tadum bagi menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing. Jadi kesempatan tu kami tidak tahu apa perlu dibuat. Kami bekerjasama, ambil kemah-kemah dari Tadum Resort, lakukan untuk penempatan supaya anak-anak buah saya selamat dan selesa. Prihatin terhadap nasib mereka yang terjejas banjir dan terputus bekalan makanan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melalui program Dapur Hitam menyediakan bantuan makanan bermasa. Penyaluran bantuan makanan itu memberi kelegaan kepada penduduk terlibat di beberapa daerah di Selangor. Antara kawasan yang menerima bantuan tersebut ialah penduduk di Taman Warisan Bestari Dengkil. Jadi pada hari ini dengan hadirnya pihak Jawi ke surau kami memberikan bantuan makanan, sumbangan makanan pada pihak kami pada hari ini. Dalam misi bantuan ini, penolong pengarah kanan Jawi Putrajaya Hasli Othman berkata, sebanyak 1,000 pek makanan bermasak telah diagihkan kepada 4 kawasan. Program ini adalah program kerjasama Jawi bersama dengan pihak surau, yang mana surau masak dan kita hantar, yang mana peruntukan ini adalah sebahagian besarnya adalah sumbangan daripada Mawib dan juga pihak surau sendirilah dengan dana surau untuk kita sama-sama untuk meringankan beban mereka yang terlibat dengan banjir ini, terutama hari ini saya fahamkan adalah kerja-kerja untuk pembersihan lah. Jadi mereka tak risaulah untuk masak, jadi kita sediakan makan tengah hari. Tidak hanya menyediakan bantuan makanan, Jawi juga menghantar sukarelawan banjir yang membantu membersihkan masjid, surau dan Dewan Orang Ramai. Musibah yang melanda negeri-negeri terlibat banjir mendapat perhatian berterusan daripada negeri-negeri lain. Di Pulau Pinang, ada sumbangan yang disalurkan untuk penduduk terjejas banjir. Beriterannya bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor dari studio RTM di sana. Zatul. Terima kasih. RM150,000 disalurkan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP kepada penduduk terjejas banjir di negeri-negeri terlibat seluruh negara. Sumbangan itu disampaikan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengerusi SPPP Datuk Tan Tiek Cheng berkata, sumbangan bertujuan membantu mereka yang terkesan. Sumbangan itu juga akan digunakan bagi membantu NADMA dalam urusan melaksana operasi banjir ketika ini. Jelasnya peruntukan sumbangan diperoleh sepenuhnya dari Suruhanjaya tersebut. Sebanyak 995 buah kapal persiaran dijangka akan membuat persinggahan di Swettenham Pier Cruise Terminal SPCT pada tahun hadapan. Menerusinya, seramai 660,318 penumpang akan memasuki negeri ini melalui terminal tersebut. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, SPCT merupakan terminal krus pilihan antarabangsa dan domestik sebelum pandemik COVID-19 melanda negara. Ia disebabkan keunikan lokasi terminalnya yang berada di tapak warisan dunia UNESCO. Daripada 995 penerbangan, 660,318 penumpang jangkaan kita untuk tahun 2020. Masih lagi tak sampai 1 juta. It's about 2/3 of the pre-COVID-19. Sekurang-kurangnya kita doakan keadaan anak sama kita akan mulakan dengan domestik. Apabila diizinkan tetapi kepada keputusan Kementerian Kesihatan dengan pembangunan SOP yang ketat.
SPCT telah mencatatkan bilangan penumpang melebihi 1 juta orang daripada tahun 2013 hingga 2019. Sementara itu, SPCT kini bersedia menerima kapal persiaran yang lebih besar. Ia berikutan projek naik taraf yang dilaksana dengan memanjangkan dermaga terminal itu. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, projek naik taraf bernilai 95 juta ringgit itu membolehkan kemasukan krus kelas Oasis di bahagian luar dermaga. Dan kita telah pihak dengan Fox sekarang telah membelanjakan 95 juta untuk kita membesarkan dermaga kita 220 juta, menjadikan panjang dermaga kita. Dan persediaan ini untuk kita boleh bawa krus yang lebih besar. Manakala jelasnya, krus kelas Marella boleh memasuki bahagian dalam dermaga. Memilih untuk menjadi sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin PPV sejak Mei lalu, Ahmad Humaidi Abu Hanifah, 22 tahun, antara individu yang menerima sijil penghargaan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK sempena Majlis Apresiasi Pening lawan COVID-19 peringkat negeri Pulau Pinang. Bagi Ahmad Humaidi, menjadi sukarelawan PPV adalah antara usahanya dalam membantu menangani COVID-19 dengan memberi kesedaran kepada orang ramai, terutamanya berkaitan pemberian vaksin. Saya dapat bantu untuk menjadi part of frontliner untuk membantu negara dalam menangani wabak COVID-19. Selain itu, saya dapat juga tolong untuk orang yang macam takut untuk cucuk, untuk saya yakinkan mereka untuk cucuk vaksin. Seterusnya, dapat membantu saya mengisi masa lapang sewaktu pandemik. Pada majlis ini, seramai 70 sukarelawan menerima sijil penghargaan kerajaan negeri terdiri daripada agensi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kerajaan di Pulau Pinang menghargai kami daripada yang dilabelkan sebagai frontliner. Terima kasih banyak-banyak kerana menghargai tugasan-tugasan kami tanpa mengenal penat, jemu dan juga perlu mematuhi SOP-SOP yang ditetapkan. Duka juga saya tak boleh balik kampung jumpa parents, anak, suami semua tu, tapi saya sukarela buat kerja sebagai frontliner menjaga pembersihan awam. COVID ini memang penyakit berjangkit, tapi kami menyelamatkan penduduk daripada penyakit lain. Majlis ini diadakan sebagai tanda sokongan dan penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan menangani penularan COVID-19. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Saudara, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan berwaspada ketika menghadapi bencana. Kembali bersama rakan penyampai, silakan. Terima kasih Zatul atas perkembangan itu. Perkembangan dari negeri di bawah payung yang di-Pertuan Negeri ingatkan rakyat amalkan perbelanjaan berhemah dan utamakan keselamatan ketika musim perayaan ini. Langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin. Baik Nurul, rakyat di negeri ini diseru terus mengamalkan konsep perbelanjaan berhemah khususnya dalam keadaan ekonomi negeri dan negara yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin berkata, walaupun Sabah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN dan hampir ke semua sektor beroperasi, namun rakyat seharusnya tidak alpa menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat.
Tun Juhar dalam perutusannya sempena Hari Krismas dan Tahun Baharu 2022 turut mengingatkan masyarakat agar terus akur dengan arahan semasa kerajaan untuk mengekang penularan pandemik, khususnya ketika musim perayaan ini. Beliau yakin kemeriahan perayaan masih tetap dirasai meskipun diraikan secara sederhana. Dalam menjemput perayaan Hari Natal, perayaan Tahun Baru serta pembukaan aktiviti di semua sektor, sukalah saya mengingatkan seluruh rakyat jelata supaya sentiasa beringat untuk mengambil berat tentang aspek-aspek keselamatan. Patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan, sama ada ketika keluar rumah, bercuti, atau di mana saja kita berada. Tun Juhar juga mengajak semua pemimpin dan rakyat berganding bahu dengan semangat serta komitmen tinggi untuk membangun dan memakmurkan negeri tercinta. Dalam masa sama membiasakan diri dengan kehidupan norma baharu, bersikap positif, tidak mudah mengalah, seterusnya optimis dan berusaha gigih demi mencapai kejayaan gemilang. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dalam perutusannya sempena Krismas dan Tahun Baharu 2022 berkata, kerajaan negeri komited dalam memastikan perpaduan rakyat, keharmonian kaum dan toleransi beragama di negeri ini terus berkekalan. Ketua Menteri berharap perayaan ini juga menjadi ruang memperkukuh semangat saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta agama. Marilah kita sama-sama menyambut perayaan ini dalam semangat yang akan terus membawa kemajuan serta mengeratkan lagi perhubungan dan persaudaraan antara pelbagai kaum. Dalam suasana kegembiraan begini, kita harus juga mengingati mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan supaya dapat sama-sama menyambut perayaan ini dalam suasana gembira. Bersempena perayaan ini, Datuk Haji G juga mengajak rakyat agar terus menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang masih berjuang memerangi COVID-19 serta pasukan keselamatan yang sentiasa memastikan kesejahteraan rakyat. Dengan ketibaan Tahun Baharu 2022, tidak lama lagi, Ketua Menteri menggesa rakyat mengenepikan perbezaan yang ada, bangkit daripada politik sempit dan bersatu dalam meningkatkan ekonomi serta memajukan negeri seiring aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Seramai 380 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sulaman dan Pantai Dalit Tuaran menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai bersempena sambutan Krismas. Bantuan merupakan sumbangan Ketua Menteri dan isteri bagi meringankan perbelanjaan dan menceriakan mereka yang meraihkan perayaan itu. Penyampaian sumbangan disempurnakan Datuk Seri Panglima Haji G. Noor di kediamannya di Kampung Serusup Tuaran. Penerima terdiri daripada warga emas, orang-orang upaya, ketua-ketua gereja dan pemimpin setempat. Terdahulu dalam ucapannya sempena majlis ini, Datuk Haji G berkata, Sabah mempunyai penduduk dengan pelbagai latar belakang dan agama. Namun, masyarakat tetap matang dalam aspek harmonian yang menjadi tunjang utama kepada perpaduan selaras konsep keluarga Malaysia. Sikap positif ini jelas terbukti setiap kali menjelang sambutan perayaan. Cuti umum sempena perayaan Krismas dimanfaatkan masyarakat negeri ini untuk pulang ke kampung halaman untuk menziarahi keluarga. Tinjauan RTM di pintu masuk udara dan darat ke pantai barat serta pedalaman atas dan bawah menyaksikan orang ramai teruja akhirnya dapat meluangkan masa dengan sanak saudara dan sahabat. Rata-rata mereka yang ditemui bersyukur terdapat kelonggaran prosedur operasi standard SOP kali ini berbanding sambutan sebelum ini. Pada tahun ini saya rasa bersyukur saya diberi peluang untuk balik dan dapat merayakan Krismas sama-sama dengan keluarga berbanding dengan tahun sebelum ini. Lepas tu SOP pada tahun ini pun dia longgar sikit, jadi senang kita macam mau berjumpa dengan ahli keluarga yang lain. Perasaan saya gembira bercampur dengan nervous lah, sebab sudah lama tidak balik ke kampung dan gembira lah sebab dapat berjumpa dengan ahli keluarga yang lain.
bersyukurlah sebab keadaan sekarang sudah beransur pulih. Jadi harapan saya semoga keadaan ini akan bertambah baik lagi lah. Rasa selesa. Ada nih perkhidmatan kereta sewa. Sebelum ni kami tidak dapat naik sebab masa PKP dorang masih belum beroperasi lagi. Pembukaan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri Sabah beri ruang kepada masyarakat beragama Kristian tahun ini untuk balik ke kampung halaman meraihkan sambutan Hari Krismas ataupun Hari Natal tanpa sekatan sama ada darat maupun udara. Dan harus diingat jangkitan COVID-19 sudah berada dalam komuniti, sentiasa amalkan prosedur operasi standard SOP untuk sama-sama kita menjaga keselamatan dan kesihatan diri dalam perayaan. Salih Jikri untuk berita RTM. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Selamat menyambut Hari Krismas kepada keluarga Malaysia yang menyambutnya. Dan ingat, utamakan SOP di mana sahaja anda berada. Kembali bersama Nurul untuk berita wilayah selanjutnya. Nurul. Terima kasih, Redwin. Kita terus ke Sarawak. Bumi kenyalang dengan kemungkinan berlakunya monsun timur laut. Tidak lama lagi, penduduk khasnya di kawasan Limbang dan Lawas terus diingatkan agar bersiap sedia. Kita bersama Nursila Talaha untuk butirannya. Silakan Nursila. Ya Nurul, jangkaan monsun timur laut yang melanda pada penghujung Disember ini wajar diberi perhatian serius oleh penduduk di kawasan Limbang dan Lawas khasnya. Residen bahagian Limbang merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang, Insinyur Ahmad Deni berkata satu mesyuarat berhubung perkara itu tak diadakan bersama agensi terlibat sebagai persediaan menghadapinya. Kita telah juga mengadakan satu mesyuarat di mana kita telah untuk kesiapsiagaan pihak-pihak agensi-agensi yang terlibat dalam menangani memberi bantuan semasa monsun timur laut, iaitu PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, APM dan juga agensi-agensi lain yang diperlukan semasa kerja-kerja menyelamat nanti. Tambah Insinyur Ahmad Deni, beberapa tempat juga telah dikenal pasti akan dijadikan sebagai pusat pembinaan sementara PPS selain turut dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi di PPS. Beliau ditemui pemberita dalam majlis makan malam akhir tahun 2021 Maksak dan Maksak Wanita. Maksak Care adalah satu inisiatif baharu diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri bagi membantu penjawat awam yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pada majlis itu seramai 36 penerima dari pelbagai jabatan kerajaan menerima sumbangan Maksak Care. Walaupun masih berdepan situasi COVID-19 dan hidup dalam amalan norma baharu, semangat penganut agama Kristian untuk meraihkan sambutan Hari Krismas tetap membara. Bagi penyanyi Iban Diana N. Belikau, sambutan Hari Krismas tahun ini amat bermakna bagi dirinya dan keluarga setelah 2 tahun perayaan itu tidak diadakan ekoran penularan COVID-19. So tahun ini kita diberi peluang sehari saja untuk menyambut Krismas pun kami sudah cukup bersyukur dan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi peluang kami untuk bersama-sama dengan keluarga. Jelas beliau dengan hanya berkumpul bersama keluarga, ia akan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan khususnya bagi ahli keluarga yang sudah lama tidak berjumpa dan sudah pasti banyak cerita yang dikongsikan. Bagi pasangan suami isteri Laura N, anak Lawrence dan Anthony Ray, anak Ringgit, mereka sudah 2 tahun tidak dapat balik ke Sarawak meraihkan Hari Krismas ekoran COVID-19 dan tahun ini amat bermakna. Berikutan kelonggaran kemasukan ke Sarawak membolehkan mereka balik ke kampung halaman meraihkan Hari Krismas bersama keluarga. Perasaan kami
2 memang sangat-sangat happy lah sebab 2 tahun si balik. Ada tahun lebih si balik. So macam ada kesempatan tuan-tuan nak. So sangat-sangat happy lah sebab dapat berkumpul dengan family, adik-beradik semua nak. Namun bagi Julia, persiapan Hari Christmas tetap dilakukan bagi meraihkan perayaan tersebut dan dilakukan secara sederhana namun mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Oleh kerana COVID tu kan, jadi biar persiapannya tu biasa-biasa ajalah. Just decoration tu pun untuk suka-suka aja. Jadi datang pun ya mesti ikut SOP lah. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN baru-baru ini memutuskan sambutan Hari Christmas di Sarawak hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja dengan kapasiti kehadiran seramai 20 orang pada satu-satu masa. JPBN berkata SOP untuk perayaan berkenaan juga mengahadkan sambutan hanya kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Setelah hampir 2 tahun berdepan dengan COVID-19, kerinduan anak muda untuk pulang ke kampung halaman bagi menyambut perayaan Hari Christmas akhirnya tercapai setelah kerajaan membenarkan perjalanan rentas negeri. Peluang ini telah dimanfaatkan sebaiknya oleh mereka dengan pulang ke kampung halaman masing-masing bagi meraihkan perayaan tersebut di samping berkumpul bersama keluarga tersayang. Kira macam tok sikit peluang lah, tapi memandangkan dah lama si balik nak jadi rasa rindu dengan keluarga anak sudah sadar lah. Tapi dalam kita merayakan perayaan macam tu kan kita kena patuhi SOP lah. Kami harap semua orang jaga SOP, pasal pandai-pandailah jaga diri juga. Rasanya nang gembira, tapi yalah cuma bezanya dengan pakai tu nang lain sikit lah rasanya. Kiranya dah masuk setahun dah si balik situ untuk merayakan Hari Christmas. Semua jaga diri masing-masing lah. Kalau nak pergi rumah tu, pergilah rumah family yang dekat-dekat, jumpa yang dekat-dekat ke, kawan yang dekat-dekat ke. Sekian perkembangan berita di Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Sila. Lebih 1,500 sukarelawan dari Kelantan menyertai misi pemulihan bantuan banjir Kelantan ke Pahang. Bantuan kemanusiaan berskala besar itu turut membawa pelbagai kelengkapan dengan fokus utama memulihkan kesan akibat banjir. Perinciannya langsung bersama Fikri Zaib di Kota Baru. Baik, terima kasih rakan sukas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Kota Baru sempena pelancaran misi bantuan pemulihan banjir ke Pahang. Dan Kelantan terus menjadi negeri antara negeri yang paling aktif sebenarnya untuk menghantar bantuan, tak kisahlah untuk pasca banjir atau sebagainya, bagi membantu negeri-negeri yang terkesan oleh banjir kali ini. Dan bersama saya ketika ini adalah pengurusi misi bantuan pemulihan banjir ke Pahang Siri 1, merangkap pengurusi Jawatankuasa Belia dan Sukan NGO negeri, Yang Berhormat Wan Roslan Wan Hamad. Jadi YB, mungkin boleh ceritakan sikitlah misi bantuan yang dibuat kali ini. Jadi saya sebagai pengurusi NGO Negeri Kelantan mendapat arahan daripada Yang Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan untuk menghantar misi pemulihan bantuan banjir ke Pahang untuk siri pertama ni. Maka kita kumpul seramai 1,500 orang. 1,500 orang untuk bergerak ke Pahang, dan kita berhubung dengan pihak sana dan telah menentukan beberapa lokasi yang perlu kita santuni dan membantu memulihkan pasca banjir di daerah tersebut. Jadi bagaimana kaedah sebenarnya kita nak pergi sana tu? Mungkin bantuan, apa fokus utama untuk? Kita fokus utama ialah membantu pasca banjir. Kita bawa semua lebih kurang kelengkapan seperti water jet, peralatan dan juga kita bawa sedikit makanan, dan kita pergi lengkap dengan juru masak dan seumpamanya. Jadi kita begitu tidak menyusahkan pihak sana. Hanya kita membantu pihak sana meringankan beban yang mereka tanggung.
Jadi YB, berapa lama mereka akan berada di Pahang sebenarnya? Mereka akan begini 24 hingga 26. 3 hari 2 malam di sana. Dan misi-misi seperti ini akan diteruskan ke macam mana selepas ini? Ke negeri lain atau? InsyaAllah siri kedua ni kita rancang ke Selangor pula. Iaitu pada 29, 30 dan 31 Disember. Di mana kita telah berhubung dan pihak sana sedang menguruskan lokasi-lokasi yang perlu kita bawa dan lebih kurang 1,000 lebih juga untuk kita bawa sukarelawan untuk membantu rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita. Terima kasih YB kerana sudi bersama Berita RTM pada petang ini. Jadi saya fikir itu saja perkongsian yang dapat saya berikan untuk petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Fikri. Meningkatkan pembangunan dan pelaksanaan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pembangunan produk herba serta kajian keselamatan produk herba serta keberkesanannya. Syarikat Bumi Putra Fathman Group Sendirian Berhad yang bergiat aktif dalam industri herba bekerjasama dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM bagi menjalankan penyelidikan herba. Menurut pengarah bersama Fathman Group, Sendirian Berhad Azman Muhammad, RM250,000 dana disumbangkan syarikat ini kepada UTHM untuk tujuan penyidikan saintifik berkaitan herba warisan. Untuk peringkat awal, penyidikan tertumpu kepada 2 herba utama iaitu Peria Katak dan Halia Hitam yang digunakan dalam produk keluaran syarikat berkenaan. Sebenarnya kita pilih UTHM sebagai pengkaji untuk produk FEM ini sebab kita yakin dengan kemampuan UTHM yang memberi kajian yang lebih baik untuk kami dan dari segi kemudahan-kemudahan yang pada UTHM itulah yang menyebabkan kami yakin UTHM boleh memberi hasil yang terbaik untuk kajian produk supaya produk kami lebih berkualiti. Kajian melibatkan penyidikan mengenai khasiat Fathman Kapsul Ekstrak Peria dan Fathman Halia selain kajian keselamatan jangka panjang yang juga akan dijalankan dalam masa hadapan. Menurut Azman, kedua-dua produk ini mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan KKM. Sebenarnya Halia Hitam ni dia mengandungi herba yang terbaik yang telah digunakan di Thailand dan menurut kajian yang telah digunakan Halia Hitam ni juga mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Beliau menyatakannya selepas menandatangani MOU dan penyerahan mock check kepada pihak UTHM di Tok Bali, Kelantan. Syarikat yang berpengkalan di Pesut Terengganu sejak 2017 ini telah berjaya melahirkan 300 usahawan. Pihaknya juga membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan kepada golongan sekitar sekaligus membantu merancangkan ekonomi setempat. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 24 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan Kediri, lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.